disyaki bunuh Farah Kartini dituduh di mahkamah. Assalamualaikum dan selamat malam. Berita tengah malam bersama saya Nazri Fahmi Syukri. Seorang anggota polis didakwa di Mahkamah Majistret Kuala Kubu Baharu hari ini atas pertuduhan membunuh Nur Farah Kartini Abdullah. Muhammad Alif Manjoni, 26 tahun, mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Nurul Mardiah Muhammad Reza. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan. Tertuduh didakwa membunuh Nur Farah Kartini, 25 tahun, antara 10 hingga 15 Julai lalu di ladang SKC Keledang, Mukim Hulu Bernam dalam daerah Hulu Selangor. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Hakim menetapkan 30 Ogos depan untuk sebutan semula kes. Sementara itu, di Mahkamah Seksyen Petaling Jaya, sebutan semula kes ibu bapa Zain Ryan ditetapkan pada 18 September depan. Ini selepas pihak pendakwaan memohon lanjutan masa untuk melengkapkan semua dokumen berkaitan kes ibu bapa kanak-kanak itu yang didakwa mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-kanak 2001. Timbalan Pendakwa Raya Nurul Kistini Kamaro Abra memaklumkan pihaknya masih belum menerima serahan laporan berdasiasat dan rakaman CCTV. Zaim Ikhwan Zahari dan isterinya Isma Nira Abdul Manaf didakwa mengabaikan kanak-kanak autism itu dengan cara yang mungkin menyebabkan mengalami kecederaan fizikal kepada mangsa. Dalam pada itu, Program Bela Fahmi Abdul Muin yang mewakili kedua-dua tertuduh membuat permohonan pindaan nama Zain Ryan kepada Zain Ryan bin Zaim Ikhwan dalam pertuduhan selepas menerima dokumen cabutan Jabatan Pendaftaran Negara JPN Selangor. Hakim kemudian mengarahkan pendakwaan mengesahkan perkara tersebut dengan JPN dan akan diteliti semula dalam sebutan kes akan datang. Bekas pengarah urusan roasted Nawal Shipyard Sdn Bhd BNS Tan Sri Ahmad Ramli Muhammad Nur gagal membatalkan 3 pertuduhan pecah dihadapinya. Ia membabitkan dana berjumlah 21.08 juta ringgit berkaitan projek pembinaan kapal tempur pesisir LCS sebagai perolehan tentera laut di Raja Malaysia. Permohonannya ditolak Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Dato' Azhar Abdul Hamid yang mendapati isu kejegasan mental pemohon untuk dibicarakan dan membela diri harus disiasat oleh Hakim bicara. Timbalan Pendakwa Raya Mahadi Jumaat memaklumkan 30 Julai ini ditetapkan untuk sebutan kes itu di Mahkamah Seksyen. Ketiga-tiga pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Seorang penolong akaunten Pejabat Perbendaharaan Negeri Perlis didakwa dengan 13 pertuduhan pecah amanah wang milik kerajaan negeri. Tertuduh Muhammad Remy Ismail mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Nur Sahar Hamzah. Tertuduh didakwa menyalahguna harta itu iaitu wang berjumlah keseluruhan RM85,585 4 sen kepunyaan kerajaan negeri Perlis di pelbagai bank di Kanga. Kesalahan dilakukan bermula pada 29 Jun 2018 sehingga 5 September 2019. Dia didakwa mengikut Seksyen 403 Kanun Keseksaan yang boleh dipenjara tidak lebih daripada 5 tahun dengan sebatan serta denda. Pendakwaan dilaksanakan Timbalan Pendakwa Raya SPRM Nurul Atikah Muhammad Alias, manakala tertuduh diwakili Peguam Said Muhammad Anwar Said Lokman Hakim. Jaminan RM30,000 ditetapkan manakala sebutan semula kes pada 27 Ogos depan. 2 nelayan warga Indonesia didakwa di Mahkamah Seksyen Teluk Intan hari ini atas pertuduhan mengedar dadah seberat 10.61 kilogram. Budi Hiriansyah, 42 tahun dan Jasli, 48 tahun mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Intan Nurul Farina Zainal Abidin. Tiada pengakuan direkodkan kerana ia terletak bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mereka didakwa mengedar dadah 10.61 kilogram dadah jenis metamfetamin di kawasan jeti nelayan Kampung Bagan Sungai Tiang dalam daerah Bagan Datuk pada pukul 10 malam 15 Julai lepas.
Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Izzuddin Fakri Hamdan manakala kedua-dua tertuduh tidak diwakili peguam. Tiada jaminan dibenarkan terhadap mereka dan mahkamah menetapkan sebutan semula kes pada 27 September ini untuk laporan kimia. Dua lelaki ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kerana disyaki bersubahat meminta dan menerima suapan RM10,000 bagi menyelesaikan kes kecurian. Suspek membabitkan anggota polis pemandu lori itu ditahan antara pukul 10 malam hingga tengah malam semalam ketika hadir ke pejabat SPRM negeri untuk merekodkan keterangan. Kedua-dua lelaki itu dibawa ke Mahkamah Majistret Georgetown pagi tadi untuk perintah reman. Magistrate Muhammad Azram Basri membenarkan reman 2 hari terhadap anggota polis berkenaan dan 4 hari terhadap pemandu lori. Difahamkan siasatan awam mendapati kedua-dua suspek bersubahat meminta dan menerima wang rasuah daripada seorang lelaki sebagai balasan untuk menyelesaikan satu kes kecurian membabitkan tunangnya. Sementara itu, pengarah SPRM Pulau Pinang Muhammad Fuad B. Haji Bashrah ketika dihubungi mengesahkan tangkapan tersebut dan berkata, kes disiasat di bawah Seksyen 16-A Akta SPRM 2009. Seorang bayi lelaki berusia 8 bulan mengalami pendarahan otak. Disyaki didera oleh ibu dan teman lelaki wanita itu. Bayi berkenaan kini ditidurkan akibat masalah pernafasan dan menerima rawatan di Hospital Sultanah Aminah HSA Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Pontian Superintendent Muhammad Shofi Taib berkata, perbuatan tersebut terbongkar semasa wanita berkenaan membawa mangsa ke sebuah klinik swasta untuk mendapatkan rawatan selepas bayi tersebut tidak sedarkan diri. Bayi berkenaan kemudian dibawa ke Hospital Pontian untuk mendapatkan rawatan lanjut sebelum pihak hospital membuat laporan polis selepas mensyaki terdapat unsur penderaan. Susulan itu, polis bertindak menahan ibu bayi terbabit yang berumur 26 tahun serta teman lelakinya berumur 24 tahun. Mereka direman sehingga 31 Julai dan kes disiasat di bawah Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Polis menahan 3 lelaki kerana disyaki terlibat kes pecah masuk beberapa premis termasuk sekolah dan tokong di sekitar Kulai Sabtu lepas. Ketua Polis Daerah Kulai Superintendent Tan Seng Lee berkata, kesemua suspek berusia lingkungan 24 hingga 29 tahun itu ditahan di sekitar Kulai dan Johor Bahru. Dalam serbuan itu, polis turut merampas peralatan dan kenderaan dipercayai digunakan dalam kegiatan terbabit. Menurutnya, tangkapan itu dipercayai berjaya menyelesaikan 7 kes yang disiasat di bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Hasil siasatan mendapati kesemua suspek mempunyai rekod jenayah lampau serta positif dadah. Polis sedang mengesan seorang lagi suspek yang masih bebas dan kes disiasat mengikut Seksyen 457 Kanun Keseksaan. 6 notis arahan di bawah Seksyen 48A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dikeluarkan Jabatan Alam Sekitar JAS Kedah semalam. Sebanyak 53 kenderaan diesel diperiksa menerusi Operasi Halangan Plus bersama JAS Kedah. Pengarah JAS Kedah Sharifah Zakia Said Shahab berkata, operasi selama lebih 4 jam itu dijalankan di dataran rehat dan rawat Gurung arah selatan. 4 pemilik kenderaan turut dikenakan tindakan kompaun di bawah Peraturan 11-1 Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Kawalan Pelepasan dari Enjin Diesel 1996. Selain diarah menjalankan ujian semula ke atas kenderaan masing-masing selepas diambil tindakan pembetulan. Katanya kompaun maksimum bagi kesalahan di bawah peraturan tersebut adalah RM2,000. KPDN Perak menyita 673 helai pakaian tiruan bernilai lebih RM15,000 dalam serbuan di sebuah kompleks membeli belah di Jalan Larut Taiping semalam. Pengarahnya Datuk Kamaluddin Ismail berkata serbuan dijalankan selepas melakukan risikan selama 2 minggu di kompleks itu. Jelas beliau, wakil pemilik cap dagang telah membuat pengesahan awal dan kesemua pakaian itu disita bersama dokumen perniagaan serta invoice berkaitan.
Susulan itu juga seorang penyelia permis warga tempatan berusia 54 tahun ditahan bagi membantu siasatan. Maklumat awal mendapati bekalan pakaian jersey itu diperolehi dari utara Semenanjung Malaysia. Kes disiasat di bawah Akta Cap Dagangan 2019. 3 premis peralatan komunikasi di sekitar Jalan Pasar Pudu diserbu dengan 138 unit walkie-talkie bernilai lebih RM20,000 dirampas. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dalam kenyataan berkata, pemeriksaan mendapati kelengkapan komunikasi yang dijual tidak diperakui. Ia adalah satu kesalahan mengikut Peraturan 16-1-B Peraturan Komunikasi dan Multimedia Standard Teknik 2000. Penggunaan kelengkapan komunikasi tidak diperakui boleh menjejaskan kualiti perkhidmatan yang diterima daripada penyedia perkhidmatan komunikasi, selain menyebabkan gangguan frekuensi kepada rangkaian perkhidmatan. Lagi tuduhan kononnya kedudukan Bumi Putra terancam. Pemilik sebuah akaun TikTok dakwah bilangan mereka ke matrikulasi susut mendadak selepas ia dibuka kepada semua pelajar cemerlang SPM tanpa kira kaum. Hantaran itu menerima pelbagai respon pengguna lain. Tak kurang mereka yang mengeluarkan komen berbaut perkauman. Semakan pasukan biar betul mendapati tuduhan yang dilempar tak berasas. Realitinya, kemasukan pelajar bukan Bumi Putra langsung tak usik kuota Bumi Putra. Ini bermakna peluang mereka yang cemerlang dalam SPM untuk masuk matrikulasi sentiasa terbuka. Perdana Menteri turut beri jaminan hak dan kedudukan kaum Bumi Putra sentiasa dipelihara selari peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Kita juga tetapkan bahawa kota ini harus dikekalkan kerana ini keputusan yang sudah lama yang juga dikaitkan dengan prinsip perlembagaan perkara 153 dan jaminan masa depan Bumi Putra Melayu supaya jangan berlaku kesenjangan. Elak cetus kegusaran. Jangan mainkan isu 3R. Dakwaan seumpama tak akan wujud jika tukang tuduh ikut perkembangan semasa. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti jangan kongsi. Masih lagi dalam berita tengah malam, kerajaan komited untuk terus berusaha menangani kos sara hidup dalam meringankan beban rakyat. Perdana Menteri berkata, menerusi langkah yang dilaksanakan kadar inflasi berjaya dikawal pada 2% manakala kadar pengangguran stabil pada paras 3.3%. Selain itu, nilai ringgit juga semakin mengukuh dan pertumbuhan ekonomi Malaysia bagi suku kedua tahun ini diunjurkan berkembang pada kadar keluaran dalam negara kasar 5.8%. Tapi apakah kalau saya tanya saya, apakah saya puas hati? Saya tidak puas hati. Kerana masih kita hadapi masalah kos sara hidup, kadang harga barang di setengah tempat yang menekan kadar kehidupan. Beliau turut menyatakan langkah kerajaan mengkaji semula sistem saraan perkhidmatan awam SSPA untuk menaikkan gaji penjawat awam juga merupakan antara usaha bagi meringankan beban kos sara hidup. Beliau berkata demikian dalam ucapan di Majlis Penutup Kongres Koperasi Kebangsaan 2024 di Ibu Negara. Dalam ucapannya, Perdana Menteri turut memaklumkan kerajaan secara prinsip bersetuju untuk meminda beberapa peruntukan undang-undang untuk menjadikan koperasi sebagai entiti perniagaan. Draft cadangan pilihan itu sedang dipalusi Jabatan Peguam Negara sebelum dikemukakan kepada Jemaah Menteri untuk kelulusan. Soal undang-undang, Menteri Wan beritahu sudah ada kerangka awal dan InsyaAllah dalam beberapa bulan akan datang, bila disiap dengan Jabatan Peguam Negara, dibawa ke Jemaah Menteri untuk kita luluskan. Kalau lambat, saya akan dipanggil dia dengan Suryani ke pejabat. Tapi saya percaya, melihatkan prestasi mereka, itu boleh disegerakan.
Banjiran dijalankan Eastern Sabah Security Command ESCOM mendapati 6,200 daripada kira-kira 28,000 orang dalam komuniti Palau di Sabah ialah warga negara Malaysia. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata golongan itu memiliki sijil lahir sah serta kad pengenalan. Beliau berkata manakala 21,800 lagi tidak mempunyai sebarang dokumen pengenalan diri membabitkan kanak-kanak dan juga ketua keluarga. Menurutnya, kerajaan mengambil pelbagai inisiatif bagi menoktahkan isu Palau termasuk mewujudkan kawasan penempatan semula, peluang pekerjaan serta memberikan latihan kemahiran. Kom ini sudah pun mencapai 11 tahun pada April baru-baru ini. Jadi dalam tempoh 11 tahun itu, semua petunjuk menjurus kepada keadaan keselamatan di kawasan pantai timur Sabah ini yang melibatkan 11 daerah ini berada dalam keadaan yang memuaskan. Tinjauan ini kami selitkan juga dengan tujuan yang kedua, iaitu membawa bersama perwakilan asing, termasuklah dari Amerika Syarikat, Australia, United Kingdom, Germany, Canada, Jepun, Denmark. Beliau berkata demikian selepas mengadakan tinjauan keselamatan S-Zone di Pulau Kapalai, Semporna Sabah. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah menjenamakan semula program perumahan rakyat termiskin kepada program perumahan rakyat sejahtera PPRS. Ia bertujuan menukar persepsi masyarakat setempat dan minda penghuni program perumahan berkenaan. Sebagai langkah itu, keluasan perumahan tersebut juga dinaik taraf daripada 600 kepada 680 kaki persegi. Kita mempunyai konsep rent to own. Artinya bayaran sewa itu akan di-convert menjadi sebahagian daripada pembayaran untuk pemilikan rumah-rumah berkenaan. Dengan cara tidak langsung ini akan sangat-sangat mengurangkan beban kepada penghuni rumah itu yang akhirnya menjadi pemilik mutlak apabila conversion ini dapat dilakukan dan sewa itu dapat dijadikan sebagai sebahagian daripada pembayaran untuk pemilikan rumah-rumah yang berkenaan. Beliau berkata demikian selepas program rumusan pemukiman program utama Kementerian di Desaru Kota Tinggi Johor. Bagi tahun 2024, KKDW telah membutuhkan 460.4 juta ringgit bagi pembinaan 3,000 unit PPRS baharu dan membaik pulih 12,600 unit kediaman berkenaan. Universiti Sains Islam Malaysia USIM merekodkan bilangan pelajar Palestin paling ramai dalam kalangan institusi pengajian tinggi awam IPTA di negara ini. Pengurusi lembaga pengarahnya Tan Sri Dr. Nik Nozrul Thani Nik Hassan Thani berkata seramai 135 pelajar Palestin menuntut di universiti berkenaan. Menurutnya pelajar terbabit turut diberi bantuan beasiswa pembelajaran. Ya, kami memang peka dengan keperluan dia orang. Jadi kami cuba untuk membantu dari segi family, juga scholarship untuk dia orang, dan kami juga ingin orang kata mewawarkan lagi ramai Palestin kalau perlu datang kepada kami. Dan kami akan cuba cari sponsorship dan juga anak-anak mereka untuk belajar di Malaysia. Dalam pada itu, USIM turut melancarkan satu dokumentari khas bertajuk The Great Sacrifice yang menceritakan keadaan pelajarnya di Palestin. Dokumentari tersebut telah disiarkan di platform YouTube USIM pada Jun lalu. Nilai keuntungan $2 trilion yang disasar melalui ekonomi digital di rantau ASEAN menjelang 2030 perlu direbut usahawan tempatan bagi memperkasa perniagaan melalui platform digital.
Malah, peralihan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN tahun depan membuka lebih banyak peluang meningkatkan penggunaan teknologi baru bagi memudah cara pembelian pengguna. Target kita adalah 25.5% menjelang tahun 2025. Tapi saya yakin bahawa kita boleh mencapai lebih daripada itu. Tapi ianya bergantung kepada tahap pengguna pakaian. Adoption is important. Kita ada platform, kita ada infra dan sebagainya. Tapi yang pentingnya kita kena meyakinkan rakyat untuk menggunakan platform tersebut di mana mereka dapat melihat perbezaan dari sudut perniagaan, bagaimana ianya memperkasakan perniagaan mereka. Beliau berkata demikian selepas merasmikan sidang kemuncak Lazada 2024 di Petaling Jaya. Garis panduan sedia ada bagi penganjuran program serta penyaluran sumbangan sekolah dikekalkan. Kementerian Pendidikan memaklumkan keputusan dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri Rabu lepas. Panduan antara lain menggariskan aktiviti sumbangan dana kepada sekolah tidak boleh memapar dan mempromosi minuman keras di dalam premis sekolah. KPM turut memaklumkan mesyuarat juga mengambil pendirian untuk memberi pertimbangan kepada sekolah vernacular menerima sumbangan dana melalui lembaga pengelola sekolah dan yayasan yang telah diamalkan sejak beberapa pentadbiran terdahulu dan tidak pernah mempertikaikan mana-mana pihak. Bagaimanapun, Jemaah Menteri menegaskan penganjuran aktiviti melibatkan jenama minuman keras tidak boleh melibatkan murid Islam. Kerajaan setuju beri kelonggaran kepada pembayar cukai dalam tempoh 6 bulan dari tarikh pelaksanaan mandatori e-invoice bermula 1 Ogos. Ketua Pegawai Eksekutif LHDN Dato' Abu Tariq Jamaluddin berkata, menerusi kelonggaran itu, ia memedarkan semua aktiviti atau industri untuk mengeluarkan e-invoice yang disatukan termasuk e-invoice bil kendiri. Mengesahkan dalam tempoh 6 bulan tersebut tiada tindakan pendakwaan di bawah Seksyen 120 Akta Cukai Pendapatan 1967 akan diambil terhadap mana-mana ketidakpatuhan peraturan e-invoice dengan syarat pembayar cukai mematuhi keperluan untuk mengeluarkan e-invoice yang disatukan seperti yang dinyatakan tadi. Selain itu, kerajaan turut memberi pengurangan tempoh tuntutan elang modal bagi pembelian peralatan ICT dan pakej perisian komputer sekiranya pembayar cukai melaksanakan e-invoice mengikut garis masa yang ditetapkan. Majlis Sukan penantian selama 4 tahun kini berakhir. Tamasya Olimpik Paris 2024 akan membuka tirai secara rasmi awal pagi Sabtu ini. Izon Saman ada laporannya. Bienvenue aux Jeux Olympiques di Paris 2024. Selamat datang ke Olimpik Paris 2024. Tamasya sukan terbesar dan paling berprestij di dunia kini kembali. Ia menjadi medan buat 10,500 atlet daripada lebih 200 kontingen dari seluruh dunia memburu gelaran juara keseluruhan. Atlet-atlet handalan dunia hadir di bumi Paris dengan misi membuktikan diri mereka yang terbaik antara yang terbaik. Tidak ketinggalan kontingen Malaysia yang akan turut serta memberi saingan. Bagi edisi kali ini, seramai 26 atlet negara sekali lagi membawa misi memburu emas pertama. Biarpun angkanya kecil berbanding beberapa edisi lepas, namun potensi untuk meraih kilauan emas tetap ada. Jika dilihat dari pencapaian sebelum ini, peluang paling hampir untuk merealisasikannya adalah menerusi acara berbasikal trek dan badminton. Dato' Azizul Hasniawang yang sebelum ini pernah berdepan masalah jantung dilihat berada pada landasan tepat untuk cuba membawa pulang pingat emas. Sekaligus menjadi hadiah bermakna pada kemunculan terakhirnya di pentas Olimpik. Dalam acara badminton pula, tumpuan akan terarah kepada Li Zijia dan bergula lelaki Aaron Chia Soh Woo-yik. Mereka juga mempunyai peluang agak cerah jika diukur dari prestasi yang ditunjukkan tahun ini.
Pencapaian terbaik Malaysia di pentas Olimpik adalah 5 pingat keseluruhan iaitu 4 perak dan 1 gangsa pada Tamasya 2016 di Rio, Brazil. Gelanggang sudah di depan mata, persiapan juga sudah sempurna dibawa. Kini terpulang kepada para atlet untuk menunjukkan kemampuan masing-masing. Setinggi mana keazaman dan keinginan mereka untuk mencipta sejarah mampu menjadi penentu. Selain itu, doa dan sokongan daripada rakyat Malaysia juga diperlukan untuk membangkitkan semangat juang para atlet kita. Izzuan Saman, RTM. 3 penaja daripada sektor korporat sedia menawarkan ganjaran tunai RM2 juta kepada atlet negara yang berjaya melunaskan misi membawa pulang pingat emas pertama di Sukan Olimpik Paris 2024. Kementerian Belia dan Sukan KBS memaklumkan tawaran Inson Holding Berhad, Matrix Concept Holding Berhad dan juga MJ Health Screening Center bakal menyuntik semangat 26 atlet negara ke Tamasya yang akan membuka tirai secara rasminya malam ini. Inson Holding Berhad akan menyumbang sebanyak RM1 juta manakala Matrix Concept Holding Berhad juga serta MJ Health Screening masing-masing memberikan sejumlah RM500,000. Justru jumlah keseluruhan ialah RM2 juta bakal diterima atlet yang memenangi pingat emas pertama Malaysia di Paris. Sekiranya lebih seorang atlet memenangi pingat emas, wang akan dibahagikan sama rata di antara mereka. Menteri Belia dan Sukan Han Layuh berkata tajaan berkenaan akan membakar semangat kesemua atlet bertanding untuk mencapai sasaran emas pertama Malaysia di Tamasya berprestij dunia itu. Menjelang Sukan Malaysia Sukma Sarawak 2024, pasukan bilihan Persekutuan Vipers optimis memburu gelaran juara keseluruhan pada Sukma edisi ke-21 yang akan membuka tirai 17 Ogos nanti. Ketua Kontijen Datuk Parang Abai Thomas menyatakan ketika ini skuad Vipers telah melakukan persiapan 90% bagi menghadapi Tamasya itu. Datuk Parang Abai menyifatkan keseluruhan kontijen memiliki motivasi yang tinggi bagi memburu gelaran juara. Saya percaya semua tengah semangatlah berdasarkan perjumpaan kita last week dengan atlet kita, semua dah tak sabar. Dalam perkembangan zaman, pasukan bola sepak wanita Vipers menyasarkan menjadi juara bagi acara bola sepak wanita yang julung kali dianjurkan dalam Tamasya berkenaan. Harap kami dapat membawa balik pingat dan harapan saya lah pingat tu kalau boleh kami bawa balik emas. Sebabnya Sukma ni adalah Sukma yang pertama bagi bola sepak wanita. So kami kalau boleh kami nak orang remember us as adalah pasukan pertama yang memenangi pingat emas di Sukma ni. Skuad bola sepak wanita Vipers akan mengajukan beberapa perlawanan persahabatan bagi memperkemaskan corak permainan. Sekian berita tengah malam dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.